Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni bu'istu ila ummatin ummiyin minhumul ajuz wa shaykhul kabir wal ghulam wal jariyah wal rajul allazi lam yaqra kitaban qad aw kama qala. Al-Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi, alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita sehingga pagi ini kita masih lagi diberi kesempatan hidup, dan mudah-mudahan kita boleh meneruskan amalan kita, dan mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah taala akan ampunkan dosa dan gantikan dengan rahmatnya buat kita, insya-Allah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Nabi ini dia bercakap pada Jibril. Nabi kata, wahai Jibril, kata Nabi, inni bu'istu ila ummatin ummiyin. Aku ni, kata Nabi, dibangkitkan kepada umat yang tak reti tulis, tak reti baca. Ni kata Nabi. Maka Nabi telah dibangkitkan pada siapa, tuan-tuan dan puan, pada kita hari ini. Di kalangan kita ni, sebelum ni tidak ada apa-apa, tak pandai apa pun, tak reti apa pun. Dan kata Nabi, minhumul ajuz, dan di kalangan mereka itu, wahai Jibril, ramai orang-orang yang lemah, orang yang tak berdaya. Keliling kita yang kadang-kadang kita nampak dengan mata kita, kita tahu di kalangan anak-anak yatim, di kalangan orang-orang yang tak berdaya, ramai keliling kita ni. Wa syaikhul kabir, kata Nabi, dan di keliling aku ni, aku dibangkitkan kepada orang-orang tua. Maka kita tengok ramai lagi orang tua-tua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah. Ya, dan memanglah ini kepada semi final dah untuk tarawih. Kita nampak tuan sekalian ada surau-surau, masjid-masjid yang sepi untuk bertazkirah. Saya nampak ramai anak-anak muda dah pencen dah. Yang tinggal skim-skim pencen je kat surau masjid. Sebab anak muda ramai yang dah pencen. Sebelum sampai waktunya pencen awal dah, tuan-tuan sekalian. Jadi kebiasaan yang akan sampai ke final ni siapa orang tua lah. Maka Nabi memperakui dia dibangkitkan di kalangan orang tua-tua. Maka alhamdulillah masih ada lagi orang tua-tua yang dia memilih jalan yang sedang Allah Ta'ala pilih dia untuk ke jalan itu. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kata Nabi, wal ghulam wal jariyah, aku diutuskan kepada kanak-kanak dan kepada orang perempuan. Kata Nabi, pada anak-anak, pada orang perempuan. Kita tengok ramai kanak-kanak hari ini. Dan alhamdulillah kita tengok ramai orang perempuan. Dan kata Nabi, warajul allazi lam yaqra kitaban qad. Dan kata Nabi, aku diutuskan kepada orang yang tak reti apa-apa langsung ni, tuan-tuan sekalian. Maka ni kita, Nabi diutuskan kepada siapa? Overall, kepada orang yang semua sifat tu ada kat dia. Lalu kemudian setelah diutuskan Nabi SAW, Allah Ta'ala iringkan kepada Nabi itu Quran, diturunkan Quran, sehingga sampailah kepada kita ajaran Nabi dan juga ajaran daripada Allah, iaitu Al-Quran. Maka alhamdulillah, tuan-tuan sekalian, kita hari ini dengan karakter kita,
Yang asalnya tak reti apa, asalnya tulis tak pandai, baca tak pandai, kita ni asalnya memang tak nampak apa-apa, jalan pun kita tak tahu jalan mana nak ikut. Maka sehingga hari ini dengan nikmat yang diberi oleh Allah Ta'ala disertai dengan rahmat yang cukup luas, maka kita memiliki diri kita hari ini dengan karakter masing-masing, dengan sifat masing-masing, dengan kelebihan masing-masing, dengan kehebatan masing-masing. Maka tuan-tuan sekalian, dengan kelebihan kita yang ada, dengan karakter kita masing-masing yang kita miliki hari ini, salah ke tuan-tuan atau berat ke untuk kita nak menyatakan rasa syukur ke Tuhan? Berat ke kita nak nyatakan rasa syukur ke Tuhan tu, berat ke? Iaitu untuk kita jadi seorang hamba di sisi Allah di kalangan hamba-hamba yang hebat. Salah ke? Berat ke? Yang kita nampak hari ini tuan-tuan, masyarakat kita hari ini tidak menghebatkan diri di sisi Allah sebagai hamba Allah. Dia menghebatkan diri di sisi dunia dengan menjadi hamba kepada dunia, hamba pada nafsu, hamba kepada yang dia kehendaki, bukan hamba kepada apa yang Allah Ta'ala kehendaki atas dia tu. Ini benda yang clear kita nampak hari ini tuan-tuan. Maka dalam masa yang sama Allah Ta'ala beri kepada kita tuan-tuan 12 bulan, ada 1 bulan yang disebut Sayyidul Syuhur, yang disebut Raja segala bulan. Maka dengan sebab Raja segala bulan ni di dalamnya tu berbagai kehebatan, berbagai kelebihan. Alhamdulillah kita hari ini termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala pilih dan dah dimasukkan kita. Sama ada boleh mengakhirkan bulan ni atau tidak itu kehendak Allah, tapi apa yang penting kita dah masuk. Kita dah diberi ruang dan kita dah diberi kesempatan. Maka dengan peluang dan kesempatan yang Tuhan dah beri ni tuan-tuan sekalian, kita sedang ada benda tu, apa yang kita buat untuk jadi terbaik. Kadang-kadang tak menampakkan dari segi amalan kita cantik. Kadang-kadang tak menampakkan dari segi kepribadian kita cantik. Kadang-kadang tak menampakkan dari segi antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama manusia ni cantik, tak menampakkan gitu. Kita bawa kesombongan dalam diri kita, kita bawa kejahilan dalam diri kita, kita bawa perangai yang tak elok yang ada dalam diri kita ni, kita ketengahkan semua benda ni. Kita ketopikan benda-benda baik. Ini jelas. Maka tuan-tuan, dengan sebab Ramadan ni yang disebut oleh ulama sebagai bulan tarbiyah juga, bulan ni bulan yang nak didik kita supaya kita terdidik. Itu sebab tuan-tuan dan puan, dalam satu ayat yang memang masyhur ayatnya, masuk bulan Ramadan semua ustaz-ustaz pakat baca dan semua orang tahu. Allah kata ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ila akhir ayat la'allakum tattaqun. Saya nak ambil ujung ayat ni tuan-tuan. Bila Allah Subhanahu wa taala cakap la'allakum tattaqun, Allah ni dia menaruh harapan kat kita. Sebagai contoh yang saya nak bawa macamnya tuan-tuan puan, mudah. Anak kita dapat satu sekolah boarding, satu sekolah asrama penuh, sekolah integrasi, sekolah yang terbaik di kalangan banyak-banyak sekolah anak kita dapat. Lalu bila kita hantar anak kita ke sekolah tu, bila kita nak tinggalkan dia tuan-tuan, apa yang biasanya kita cakap? Sebagai seorang bapa, sebagai seorang mak, apa yang kita cakap? Biasanya kita cakap ke anak kita, bersyukur kau dapat sekolah di antara sekolah yang terbaik, maka dengan sebab sekolah ni sekolah yang terbaik, ayah harap kau keluar daripada sini besok kau akan jadi yang terbaik. Macam itulah bulan Ramadan ni tuan-tuan, Allah Ta'ala masukkan kita dalam dia dan kita masuk dah ni. Allah kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kau jadi terbaik. Tiba-tiba tuan-tuan sekalian, habis bulan Ramadan kita tak jadi macam mana kita berada dalam bulan Ramadan. Terpelihara semua, terpelihara telinga, terpelihara mulut, terpelihara perbuatan. Habis-habis Ramadan kita balik perangai lama tuan-tuan.
Maka boleh aku untuk kita nak nyatakan rasa syukur kita ke Tuhan dengan berubah sepenuhnya dalam bulan Ramadan dan bawa perubahan ini lepas habis Ramadan. Boleh ke tuan-tuan? Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang saya nampak ini kan kadang kita rasa apa? Rasa syukur. Saya bercakap, bila kita pergi mana-mana masjid, mana-mana surau dalam bulan Ramadan ni, kita rasa syukur. Saya seronok tengok ramainya orang dalam bulan Ramadan. Alangkah baik kalau ramai ni berterusan sampai habis Ramadan, sampailah mati esok. Tapi cuma ramai dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan. Betul tak saya cakap ni, tuan-tuan? Inilah realiti yang sedang berlaku. Itu sebab saya nak tanya, kita boleh ke kita nak nyatakan sifat rasa bersyukur ke Tuhan? Umar bin Abdul Aziz, tuan-tuan, satu hari dalam khutbah dia ketika dia menjadi khalifah, kata Umar bin Abdul Aziz, wahai manusia, aku tuntut atas kamu, dia kata, dapatkanlah kebahagiaan akhirat dan kebaikan bagi dunia kamu dengan 3 perkara, kata Umar bin Abdul Aziz. Aku tuntut atas kamu, kata Umar bin Abdul Aziz, dapatkanlah kebahagiaan di akhirat dan kebaikan di dunia atas kamu tu. Yang pertama sekali, kata Umar bin Abdul Aziz, iaitu takwa dalam beramal. Yang kedua, cahaya dalam perkataan. Yang ketiga, petunjuk dalam perjalanan. Ini Umar bin Abdul Aziz seru kepada orang yang semasa dia khutbah ketika dia jadi khalifah, tuan-tuan. Apa yang dimaksudkan dengan takwa dalam beramal, tuan-tuan sekalian? Kebanyakan kita dalam beramal kita tidak bertakwa, itu sebab amalan kita tak sampai ke penghujung kehidupan. Sebab dalam beramal itu kita tak takwa. Orang yang bila dia takwa dalam beramal, tuan-tuan, dia beramal sampai di penghujung kehidupan. Ini bertakwa dia. Ketika beramal tu ada takwa. Dia beramal tu kerana apa? Kerana takut ke Allah, maka takutnya terbawa ke mati. Yang kita nampak hari ini, tuan sekalian, orang hanya beramal tanpa takwa. Bila beramal tanpa takwa, tuan-tuan, amalan ni jadi seperti melepaskan batuk di tangga. Sampai waktu dia rasa nak beramal, dia beramal. Maka sampai waktu dia rasa dia dah jemu dengan amalan, dia tak buat dah. Sebab dia beramal tu kerana sesuatu, kerana dia rasa seronok ketika tu. Dia bukan berasa aku beramal ni kerana takut ke Tuhan dah. Ini yang berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian, kat kita ni yang berlaku. Maka itu sebabnya kita tak nampak agina manusia yang hari ini, tuan, jarang-jarang kita nampak yang dia ni beramal dengan ketakwaan tu. Jelas sekalian, kalau dia beramal dengan ketakwaan, amalan itu menjadi penyebab sampai dia mati dia terus beramal, sampai nak mati dia beramal. Tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan kita hari ini beramalnya tak pertikai apa yang dia amal tu selalu. 15 Syaban lagi tu, tuan-tuan sekalian, saya pergi ceramah dekat satu masjid Melaka. Ceramah nisfu Syaban, malam nisfu Syaban. Jadi tuan-tuan dan sekalian, masa saya sampai ke masjid tu, pengurusi masjid tu cakap, dia kata, Ustaz, boleh tak malam ni habis ceramah kita pergi ke satu rumah ziarah satu orang tua, hajat dia. Sebab dia kata, pada kami ni, siapa pun ustaz yang datang ceramah malam ni, tolong bawa dia ke rumah. Orang tua ni, dia kata, dia ni bekas jemaah masjid ni. Hari ni dia tak boleh jalan, ustaz, duduk terbaring atas katil. Umur 90 lebih dah, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya cakap dia pengurusi masjid, tak ada apa, Melaka dengan Seremban bukannya sampai 10 jam berjalan, kan? Bukan jauh mana pun. Maka tuan sekalian, habis-habis ceramah saya pergi rumah dia. Habis makan malam tu pergi rumah dia dengan 3-4 orang aja ke masjid. Bila pergi rumah sekalian, orang tua ni terbaring dah atas katil.
Tapi telinga dia dengar lagi, mata dia terang lagi, lidah dia fasih, muka dia jernih tuan-tuan. Nak cerita orang yang Allah Ta'ala pilih. Lalu saya duduk sebelah katil dia. Bila dah duduk sebelah katil sekalian, dah sembang sikit lebih kurang, dia pun tanya. Dia kata, Ustaz, dia kata, terima kasih sudi datang. Tak apa baca, insya-Allah hajat tu kita cuba tunaikanlah. Sebab itu hajat orang. Maka tuan-tuan dia kata apa? Dia kata, Ustaz ceramah apa malam ni, boleh tak Ustaz cerita sikit apa yang Ustaz ceramah? Tuan-tuan, dia dalam keadaan tak boleh berjalan, terbaring atas katil, tangan ni boleh gerak sikit-sikit. Semasa saya sampai tu, dia nak angkat tangan, dia nak salam dengan kita. Saya ulur tangan dia, anak dia tolong angkat tangan dia untuk nak salam dengan kita. Tak larat apa dah tuan-tuan. Tapi lidah fasih, telinga terang lagi, mata ni terang lagi melihat. Allah Ta'ala pilih dia macam tu, cuma dia tak boleh nak bergerak lagi. Tangan boleh gerak sikit-sikit. Dia nak pula tahu apa yang kita ceramahkan dekat masjid tadi. Maka tuan-tuan, saya terangkan sikit demi sedikit tuan-tuan apa yang kita sampaikan dekat masjid. Bila kita dah bercakap tuan, dan dia ada kepuasan lepas kita cakap ni, dia tanya sesuatu soalan yang kita kata soalan ni terus masuk dalam hati kita. Soalan ni terus masuk dalam hati. Dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ni dah umur 90 lebih, maka saya tak dapat nak menikmati apa yang sedang dinikmati oleh orang yang dapat menikmati hari ini, iaitu majlis-majlis ilmu. Dah 5-6 tahun saya dalam keadaan begini. Saya teringin untuk nak menikmati majlis ilmu, nak pergi masjid, nak duduk dalam majlis ilmu, nak bersama-sama dengan orang mengaji ni, kata dia. Saya tak dapat dah semua tu, dia kata. Cumanya Ustaz, dia kata, kami ni dulu menghadapi dunia tak seperti hari ni. Dulu ni majlis ilmu tak macam hari ni, tahun 60-an, 70-an. Dia kata majlis ilmu tambah di masjid saya ni sebulan mungkin ada sekali. Dan ada ketikanya tak ada langsung, sebab masa tu Ustaz tak ramai macam hari ni. Hari ni ramai orang berilmu, alhamdulillah. Masa kami dulu tak ramai orang yang nak memberi ilmu. Kami dah hargakan ilmu. Maka di ketika tak adanya majlis ilmu dan susah nak cari, kami cuma beramal ya Ustaz. Kami kurang ilmu tapi kami amal. Dalam maksud dia tuan-tuan, dia nak maksudkan kat kita apa? Dia kata kami kurang ilmu tapi kami beramal. Satu soalan tuan-tuan yang masuk dalam jiwa kita. Apa soalan? Malam tu kan malam nisfu Sya'ban. Dia tanya apa kat saya tuan-tuan? Dia kata, Ustaz, salah kau? Dia kata, kita baca Yasin malam nisfu Sya'ban ni, baca 3 kali, dan kita doa setiap kali lepas baca Yasin, doa-doa yang tertentu. Salah ke Ustaz? Sebab apa dia tanya macam tu tuan sekalian? Sebab zaman hari ni zaman pertikaian, bukan zaman nak beramal. Zaman pertikai orang yang beramal. Zaman hari ni. Zaman dulu, zaman orang yang beramal, walaupun ilmu sikit tuan-tuan, tapi amalan dia cantik. Hari ni ilmu banyak, amalan tak ada. Betul tak saya cakap ni? Hari ni majlis ilmu hari-hari, ustaz datang kat kita hari-hari, amalan tak tahu mana. Bahkan tiap amalan yang diamalkan oleh setengah-setengah orang yang beramal dipertikai pula oleh orang yang kononnya dia ni berilmu. Dan beramalnya orang tu dia kata tak menurut ilmu yang diturunkan oleh Nabi. Dia tak beramal. Ni zaman kita. Macam bulan Ramadan tuan, sembahyang tarawih pun jadi pertikaian. Ada golongan-golongan yang memang dia tak nak ke masjid, tak nak ke surau untuk sembahyang tarawih, dia bawa hujah dia sendiri.
Dia kata apa, sembahyang tarawih ni bukan sunnah Nabi pun, sembahyang jemaah kan bangang, tuan-tuan. Kita nak bagi tahu tuan-tuan, sembahyang tarawih ni yang pertama sekali diimamkan oleh siapa? Oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni siapa? Dia ni salah seorang penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, satu hari Jibril alaihissalam datang ke Nabi. Jibril kata, wahai Muhammad, Allah Ta'ala perintahkan kau bacakan Quran kepada Ubay bin Ka'ab. Lalu kemudian Nabi panggil Ubay bin Ka'ab. Nabi bercakap kepada Ubay, wahai Ubay, aku ni dapat daripada Allah Ta'ala melalui Jibril, dia perintahkan aku baca Quran dekat kau. Dalam ramai-ramai sahabat Nabi, Allah Ta'ala sebut nama Ubay bin Ka'ab. Allah yang sebut nama. Lalu bila Ubay macam tu dengar, tuan-tuan, Ubay terus tanya Nabi, ya Rasulullah, Allahu sammani lak. Ya Rasulullah, adakah Allah Ta'ala sebut nama aku dekat kau? Lalu kemudian tuan-tuan sekalian, Nabi kata, Allahu sammaka li. Allah sebut nama kau ke aku. Lalu faja'ala Ubay yabki. Ubay menangis semahu-mahunya, tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut nama dia. Macam kita lah, tuan-tuan, kalau sultan sebut nama kita, apa rasa, tuan? Kombang daripada atas ke bawah. Ini kan pula Allah Ta'ala yang nyebut. Maka bila Rasulullah wafat, tuan-tuan, zaman pemerintah Sayyidina Umar tengok orang tak berapa cantik amalan dia dengan amalan masing-masing. Sayyidina Umar satukan dalam sebuah masjid. Sayyidina Umar wajibkan, arahkan. Lalu Sayyidina Umar bercakap, inilah bid'ah yang terbaik, kata Sayyidina Umar. Disuruh melakukan sembahyang tarawih berjemaah, dan imam yang pertama jadi imam sembahyang tarawih berjemaah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Sayyidina Umar ambil kemuliaan yang Allah Ta'ala sebut nama dia itu dengan melantik dia sebagai imam yang pertama sembahyang tarawih berjemaah. Maka tu sebab, tuan-tuan sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dia ada sebut dalam kitab dia. Dia kata, barang siapa yang menunaikan solat tarawih berjemaah di belakang imam yang membacakan atasnya akan Al-Quran, maka dia tu telah dirahmati Allah dengan sebab Al-Quran, dan Allah ampunkan segala dosa dia dengan sebab Al-Quran. Imam Nawawi sebut dalam kitab dia. Jadi kita tak usah berpelekeh lah, tuan-tuan, amalan. Ni beramalnya tak, tuan, bunyi bagi kat dia. Komplain orang beramal bagi kat dia. Maka tuan-tuan, bila orang tua ni dia tanya kat saya macam tu, kita duk rasa ni menangkap dalam hati ni, salah ke Ustaz? Selama ni kami baca Yasin 3 kali dalam malam nisfu Syaban malam ni, salah ke? Sebab dia terasa, tuan-tuan, hari ni orang suka nak pertikai orang yang beramal, yang pertikai ni tak beramal taruh mana pun. Ini, tuan-tuan. Itu yang pertama Umar bin Abdul Aziz kata, takwa dalam beramal. Yang kedua, kata Umar bin Abdul Aziz, dia kata cahaya dalam perkataan. Cahaya dalam perkataan ni maksud dia macam mana, tuan-tuan? Ni kita dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, di kalangan kita yang berjaya dan jaga cakap, kita tak ngutuk orang, kita tak ngata orang, kita tak ngumpet orang, alhamdulillah berjaya. Maka tuan-tuan, kita nak benda ni berterusan sampai bila? Sampai kita mati besok. Habis-habis Ramadan kita bawa perangai dalam bulan Ramadan ni supaya ada di luar Ramadan. Maka tuan-tuan sekalian, itu sebab Nabi SAW ada sebut dalam satu hadis, kata Nabi, khuliqal hasan ala sab'ati aqsam, al-latafah wal mulaha, ila akhir hadis. Nabi kata, sebelum Allah Ta'ala ciptakan kita sebagai manusia ni, tuan-tuan dan puan, sebelum kita diletak atas muka bumi ni,
Allah Ta'ala telah mencipta 7 perkara dan diletak di dalam syurganya dan kemudian di antara langit dan buminya, kata Nabi SAW. Dan kemudian bila diciptakan kita ni, lalu kemudian dipinjamkan sesuatu yang diletakkan dalam syurga dan di antara langit dan bumi itu, dipinjamkan, diberikan ke kita sebagai sifat sementara. Apa dia di antaranya? Kata Nabi, al-halawah. Apa dia tuan-tuan? Manis pada perkataan. Jadi kita nak dapatkan manis pada perkataan ni macam mana tuan-tuan? Banyakkan baca Quran. Pagi kita baca Quran, nak tidur malam kan baca Quran. Kalau bukan bulan Ramadan kita ada breakfast, waktu ni tak ada breakfast, ganti dengan baca Quran. Bulan Ramadan kita ada lunch time, hari ni tak ada lunch time, kita ganti dengan baca Quran. Ada ke tak ada, kita ganti semua tu tuan-tuan. Itu soalan. Ada ke tak ada? Tuan-tuan tak payah jawab lah, saya faham benar. Kan? Maka tuan-tuan, kita nak dapatkan kemanisan pada perkataan ni tuan-tuan. Paling tidak sekalian kita baca Quran supaya terpelihara perkataan. Kita tak ngumpet orang, tak seronok nak ngata orang, tak seronok nak cakap apa pun yang tak elok ni tuan-tuan. Itu manis pada perkataan. Dan kita banyak zikir. Ini tuan-tuan. Maka kadang-kadang habis bulan Ramadan kita duduk pada takut lama juga. Tak menampakkan cantik apa yang ada dalam diri kita ni. Itu yang kedua, kata Umar bin Abdul Aziz. Yang ketiga, kata Umar bin Abdul Aziz, tuan, petunjuk dalam perjalanan. Satu hari Jarir bin Abdullah jumpa Nabi SAW. Jarir jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni seorang laki-laki yang dah pun ada pendirian yang tetap. Dia jumpa Nabi, dia explain tentang diri dia. Lalu Nabi tuan-tuan letak tangan Nabi ke dada Jarir. Nabi pun berdoa, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ini doa Nabi. Nabi kata, ya Allah ya Tuhan, Kau berilah petunjuk kepada dia ni dan jadikan dia ni orang yang boleh berikan petunjuk ke orang lain. Beri dia petunjuk dan orang yang boleh beri petunjuk pula ke orang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jalan hidup kita ni semua berpenghujung. Maka kita minta supaya perjalanan kita ni jalan yang sentiasa dapat petunjuk. Saya teringat tuan-tuan masa saya ngaji pondok dulu. Saya ada seorang kawan, saya sebut nama tuan-tuan, orang baik. Nama dia Hazrin, orang Perak. Dia ni tua daripada saya setahun. Semasa saya mengaji dengan saya tuan-tuan, dia ni dia antara budak yang paling bongap lah tuan-tuan. Tuan-tuan tahu bongap tak? Bongap ni dia bawah bodoh sikit. Memang dia bongap tuan-tuan. Kita kat pondok ni wajib ngapal matan jurumiyah tu. Wajib ngapal. Yang kata nahu ni, nak mahir nahu kau nak ngapal pondok tu. Al-kalamul huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Itu wajib ngapal. Maka tuan-tuan sekalian, kita dah ngapal 10 muka surat, dia baru ngapal baris 5 ke 6 baris. Itulah dia. Bongap. Satu yang ada kat dia tak ada kat kita yang kita rasa, akhlak. Dia ni di antara pelajar yang suka berkhidmat kepada guru. Suka berkhidmat guru. Maka tuan-tuan, guru yang rapat dengan kami masa tu kat pondok ada 2 orang ustaz, dia ni bujang. Maka tuan-tuan, kami rapat dengan ustaz ni. Saya rapat dengan Hazrin ni, jadi kami rapat dengan ustaz ni, Ustaz Abdul Aziz dan Ustaz Ibrahim. Ustaz Ibrahim ni dia master dalam bidang hadis, belajar di Lucknow, India. Ustaz Ibrahim, Ustaz Aziz ni dia mahir dalam bidang Quran, dia hafiz Quran mungkin. Tapi saya tak pernah tanya, tapi dia ni memang Quran very nice. Maka tuan sekalian, yang saya nampak, oleh kerana Hazrin ni akhlak dia tu terbaik lah kita cakap. Ustaz Aziz atau Ustaz Ibrahim ni selalu buat kat dia sesuatu yang kita pun kadang-kadang rasa cemburu. Ada ketikanya Ustaz Ibrahim ni letak tangan kat dada Hazrin ni. Mungkin dengan sebab kebengapan dia tu, kan? Mungkin dengan sebab bongap dia tu,
Ada ketikanya Ustaz Ibrahim ni atau Ustaz Aziz ni letak tangan atas kepala dia. Maka tuan-tuan, saya tahu, yang saya nampak dia ni bengap, memang bengap. Kemudian saya habis ngaji pondok, dia tak habis lagi. Saya dah keluar, dia tak keluar. Tahun 2000 tuan-tuan sekalian, saya hantar anak buah saya pergi mengaji, sambung pelajaran di UUM Sinto tahun 2000. Saya hantar anak buah saya belajar di UUM Sinto. Jadi bila saya hantar anak buah saya belajar di UUM Sinto ni, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mentakdirkan. Saya jumpa seseorang di UUM Sinto ni, saya duduk tengok dia, duduk tengok saya. Saya kata, ish, macam kona, kan? Memang dia ada pakai name tag, nama dia Hazrin. Saya kata, ish, macam kona. Lalu kemudian dia tegur saya. Dia kata, Nasaruddin ya? Ya, Ana. Dia entah ingat Ana tak? Dia kata, ingat, entah Hazrin kan? Ya, kita sama-sama ngaji pondok. Tuan-tuan, dia pensyarah di UUM Sinto dengan kelulusan doktor PhD. Paling bongam dalam pondok. Nak ngapal matan jurumiyah tu merangkak betul, tuan-tuan. Tapi akhlak, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tolong dia melalui orang-orang alim, melalui orang-orang soleh. Itu sebab, tuan sekalian, kita ni kalau anak kita ada masalah atau kita sendiri pun bermasalah. Jarir bin Abdullah Al-Bajali ni, tuan, salah seorang sahabat Nabi. Dia pergi jumpa Nabi, dia explain tentang diri dia sebab dia yakin itulah dia. Kita pergi jumpa orang alim, tuan-tuan, kita cakap tentang diri kita kayak orang alim. Orang alim ni, tuan-tuan, dia tahu nak buat apa tentang kita. Maka, tuan-tuan, Nabi SAW dia letak tangan dia dekat dada Jarir. Nabi doa, Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan. Ya Allah, ya Tuhan, kau berilah dia petunjuk dan jadikan dia orang yang boleh beri petunjuk ke orang lain. Maka, tuan-tuan, ini yang kita perlu dalam hidup kita. Yang pertama sekali, kita minta petunjuk daripada Allah dalam jalan hidup kita. Yang kedua, kita harap kita boleh bawa orang untuk mendapat petunjuk. Ini keperluan hidup kita. Maka, tuan-tuan, kalau kita tak ikhtiar, kita tak usaha ke arah tu, maka kehidupan kita hari ini terbiar banyak orang yang terjauh daripada petunjuk, terjauh daripada kebaikan. Sebagai contoh, tuan-tuan dan puan, hari Sabtu hari itu saya ada berbuka puasa dengan anak yatim. Sabtu ni 2-3 hari lepas, di satu masjid kampung di Banting. Maka, tuan-tuan sekalian, anak yatim ada 26 orang daripada 16 keluarga dikumpulkan. Masjid ni alhamdulillah dia every year, setiap tahun dalam bulan Ramadan, dan saya memang dah 5 tahun kat masjid tu dalam bersama anak yatim. Jadi, tuan-tuan, hari itu saya sembang dengan pengurusi masjid yang juga ketua kampung. Saya kata, Tok Ketua, yang datang malam ni meraihkan anak yatim orang kampung ramai ni. Dah Ustaz, dia kata dalam 20% ya orang kampung. Allah Ta'ala kumpulkan melalui orang-orang yang nak memberi belas pada anak-anak yatim. Kita tak nak sama berkumpul dengan anak yatim. Sahabat-sahabat Nabi, tuan-tuan, dia orang ni rasa susah dalam soal akhirat. Dia pergi jumpa Nabi. Ya Rasulullah, aku ni koreh hati ni, nak dengar nasihat payah, nak buat baik pun payah. Beri aku tips untuk aku nak buat sesuatu yang kata akhirat ni mudah. Nabi kata, kau pergi cari anak yatim, kau usap kepala dia, beri makan. Yang kedua, lepas tu Nabi kata, kau pergi ziarah kubur, niscaya lembut hati kau. Maka, tuan sekalian, hari ini Allah Ta'ala beri kita peluang. Anak yatim dikumpulkan ke satu tempat. Kita pun tak nak pergi ke anak yatim yang dah sedia dikumpulkan tu. Tak sombong ke kita? Yang datang orang luar, bukan orang kampung. Orang kampung 20%-nya datang. Kita nak pergi rumah-rumah anak yatim tu memang tak lah, tuan-tuan. Kan kalau kita pergi, orang cakap apa tu bukan nak tengok anak, tengok emak tu. Ini, tuan-tuan.
Bila dah dikumpulkan kat satu tompek, kita tak nak ambil peluang. Kita sombong dengan apa yang Allah Ta'ala sedang beri kat kita ni. Tuan-tuan, nak cerita dahsyatnya kita ni dengan akhirat. Tak cantiknya kita ni terhadap akhirat kita. Sedangkan tuan-tuan, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia ada sebut, ingatlah kata Imam Syafi'i, kematian itu dengan kamu tak sampai selangkah dan kadang-kadang tak sempat melangkah. Kata Imam Syafi'i. Tuan-tuan sekalian, minggu lepas adik saya meninggal. 2 minggu duduk dekat CCU, saya berulang ke Melaka, tuan-tuan. Adik bawah saya umur 46 tahun. Bila dia meninggal, saya urus dia sampai selesai, kita duduk berasa. Duduk berasa apa? Kita kata, ya Allah, kita apa? Kan? Kita ni lebih tua daripada dia. Allah ambil dia dulu. Dalam keadaan kita sayang dia, dalam keadaan kita tengah rapat dengan dia, Allah ambil dia. Bila dia meninggal, saya urus dia sampai selesai. Duduk berasa ni, duduk teringat sampai hari ni. Letak dalam liang lahat elok-elok. Maka kita nampak, tuan-tuan, ini akhirat bagi dia. Dah selesai dunia dia. Maka tuan-tuan, bila kita hantar dia ke akhirat, dan kita ni sedang berjalan untuk sampai ke mana tompek yang dia dah sampai. Dia sampai. Kita masih lagi berjalan. Hari ni kita cari supaya kita hari ni disempurnakan bila kita nak pergi ke situ esok. Banyak hari ni tuan-tuan, kita kesempurnaan akhirat tak ada. Sebagai contoh lah saya nak bawa. Ni baru saya nampak benda clear. Bila adik saya meninggal hari tu, saya urus kecuali mandilah, mandi hospital yang mandi. Maka tuan-tuan saya semayang. Saya jadi imam semua, kemudian bawa ke kubur, saya talqin. Anak cerita kejahilan orang kampung saya sendiri, orang tua yang agama ni terjauh. Bukan agama ni tak dokek kat dia, dia tak nak dokekkan diri dengan agama. Yang pertama sekali masa mentalkin dengan. Jadi tuan-tuan, imam pun tanya. Dia kata, kau nak talkinkan adik kau? Memang saya lah. Imam pun bagi saya buku talkin, tuan-tuan. Saya tak ambil buku. Sebab selama ni pegangan orang kampung, tuan, buku itulah yang botol. Selain daripada buku ni, tu tang mana dia mengaji tu. Ni pegangan orang kampung. Saya nak cerita kampung, saya bukan kampung tuan-tuan. Kan? Maka saya tak ambil buku talkin. Saya pun talkinkan adik saya. Mengikut apa yang kita belajar selama ni. Saya baca bismillahirrahmanirrahim, baca Quran, lepas itu kita baca apa yang Nabi sebut, ista'izu billahi min azabil qabri salasata marrat, Nabi ulang 3 kali. Lepas itu saya kata, wahai saudaraku, saya sebut adik saya itu, wahai saudaraku, di saat kami menyayangi engkau, saya sebut betul-betul, Allah lebih sayang. Hari ini inilah perjalanan kau, apa nama, hari pertama perjalanan kau untuk ke akhirat. Saya sebut semua. Orang kampung jadi polik, tuan-tuan. Semua pakat nengok saya jadi macam artis masa tu kau jangan. Semua pakat nengok sebab talqin ini lain. Maka tuan-tuan, dah habis talqin saya pun baca doa. Dah baca doa dan sekalian, kemudian saya pun patahkan ranting. Ranting yang masih hijau, yang masih hidup, saya pergi pacakkan nanti kubur. Sebab tu Nabi ajar. Nabi patahkan satu ranting dan pelepah tamar yang masih hidup, masih basah ni, Nabi pacakkan nanti kubur. Lalu Nabi sebut, la'allahu ayyu khaffafa anhu ma lam yaibasa. Nabi kata, mudah-mudahan dengan aku pacakkan ranting ni, yang masih hidup, yang masih basah ni, dia menjadi penyebab mendapat keampunan orang yang sedang ada dalam kubur ni selama mana dia masih hidup. Saya buat benda tu. Maka tuan sekalian, bila saya talqin saya lain benda tu, saya buat semua orang kampung jadi perhatian lah, pakat tengok ni kata tak mengaji ni, tuan-tuan. Maka tuan sekalian, kemudian bila dah macam tu, saya pun dah habis ni, imam pun iring saya keluar ke kawasan kubur tu. Imam cakap apa kat saya?
Kau nya talqin lain botu baik sebab adik kau ke apa dia kata. Nampak tak bengong tuan-tuan. Kau nya talqin ni lain botu dia kata sebab adik kau ke kau talqin macam tu. Nampak? Satu. Yang kedua ni sekalian, tak apalah. Saya keluar daripada pagar kubur ni orang tanya lagi. Yang kau pergi pacakkan apa nama tu tadi, dahan tu apa? Saya pun explain lah kat dia. Ni dah pukul 6 tuan, selesai kebumikan adik saya pukul 6. Saya kata Nabi SAW ajar begitu. Bukan Nabi ajar siram air teh kubur tu, bukan. Itu Nabi tak ajar. Sebab bawa juga air tadi tak apalah, saya suruh anak dia siram, anak dia suruh kau siram aku buaya. Salah ke tak salah? Tak salah, tapi ada benda yang lebih afdal yang Nabi ajar. Kenapa kita tak buat sesuatu yang lebih afdal yang memang tu daripada ajaran Nabi? Yang kita tinggalkan hari ini, kita buat sesuatu yang tak afdal, yang bukan ajaran Nabi. Tak salah tuan-tuan, tapi buat yang lebih afdal itu lebih baik. Okey tuan, selesai masalah kubur. Saya pun balik ke rumah. Maka tuan-tuan, umat saya hilang anak, saya hilang adik, isteri saya hilang suami, anak-anak dia hilang ayah. Bila kita dah hilang adik ni, kita first time duk rasa macam ni. Maka tuan-tuan, kita nak hiburkan umat kita, nak hiburkan isteri dia, anak-anak dia. Umat saya kat jangan balik dulu. Maka saya banyak cuti tuan-tuan sekalian. Lalu kemudian sampailah kalau lawan 9 dia masih pegang lagi kenduri 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Oh dia pegang betul tuan-tuan. Orang tua-tua ni dia pegang betul. Ni nak cerita berlaku kat keluarga saya tuan, bukan keluarga tuan-tuan. Okey tak apa. Kenduri 3 hari ni tuan. Hari kenduri 3 hari ni dalam bulan Ramadan. Ya. Maka tuan sekalian, pagi tu dalam pukul 8 ke 9 tu kita adik-beradik berbual-bual. Adik-beradik semua ada berbual-bual. Datang satu orang tua. Saya duduk merhati orang tua ni datang, dia panggil mak saya. Saya tak jumpa kami adik-beradik, dia panggil mak saya. Apa yang dia bual dengan tu saya tak tahu. Lepas dia bual, mak saya pun datang kat kami adik-beradik. Ini orang tua-tuanya pegang tuan. Puih nak botuan. Orang tua-tuanya pegang. Ni tadi atuk tu posan. Yang pertama sekali atuk tu posan, hari ni buat kenduri ni gua hari adik kau, dia kata jangan gulai tolu, tak boleh gulai tolu. Saya kata apa pula masalah gulai tolu tak boleh ni? Ni kerana Allah sangat realiti nah. Atuk tu posan, kenduri ni gua hari jangan gulai tolu. Kebetulan sekalian, ada orang kampung tu dia bagi telur itik dalam 70-80 biji. Dia sedekah. Dia nak bagi makan orang. Tiba-tiba gok telur tu tak diberi gulai orang dah. Ini realiti lah. Lalu saya cakap dengan mak, saya kata apa masalah pula mak tak boleh gulai telur? Tak, kau dengarlah cakap orang tu mak saya dah mulut. Mak saya dah mulut. Maka saya kata dengan mak saya, mak tak ada Nabi larang dalam bab gulai tolu nak bagi makan ke orang, tak ada. Kenduri ni pun tak ada, tapi nak buat-buat pi lah. Kan kita ni hati orang tua nak jaga tuan-tuan. Mak saya pun baru sihat daripada sakit. Mak saya sihat, adik saya pula sakit. Maka tuan sekalian, dia tak bagi gulai tolu. Maka ada pak saudara saya seorang cakap, dia kata, Kak, kan anak akak seorang ni ustaz, dengarlah pula cakap dia. Puih tuan-tuan nak cakap ke orang tua ni. Mak kita sendiri ni apa pun. Okey, satu, selesai masalah. Akhirnya gulai juga telur tuan-tuan, tak jadi apa pun. Yang kedua tuan-tuan, atuk tu posan. Dia kata besok hari yang kompek, dia kata orang tua ni cakap kena jaga, kata mak saya. Besok hari yang kompek, malam ni kita buat kenduri ni gua hari adik kau. Dia kata besok hari yang kompek,
Kau orang adik-beradik semua kena berkumpul ke kubur sebab nak naikkan tanah kubur. Saya kata ajaran apa pula lagi ni? Kan? Nak naikkan tanah kubur tu. Saya pun cakap, saya kata mak, malam ni lopeh yang buka kan, saya lopeh terawih ke rumah kan, saya nak kena balik besok saya kerja. Dah berapa hari cuti ni. Dan selama adik saya ke hospital saya banyak cuti, berulang ke Melaka. Maka mak saya orang tua, kita Allah Ta'ala yang maha tahu nak jaga hati ibu ni. Ujian buat saya tuan-tuan. Kan? Lalu mak saya kata nak kena balik malam ni mak, besok kerja. Mak saya dah mula, itulah kau pontingan kerja. Aduh tuan-tuan, saya tak tahu nak kata apa kan. Sebab datang satu ulama tua tadi tu, duk bercakap ke mak saya, bila nak naikkan kubur adik kau ni, semua adik-beradik wajib ada atas kubur. Ilmu tang mana dia ambil kita pun tak tahu. Maka sekali lagi saya explain ke mak saya kata mak, setiap kali ni insya-Allah bulan Ramadan ni saya akan selalu balik ziarah kubur adik saya kata. Dan insya-Allah saya tak tinggalkan Quran untuk dia. Saya tak tinggalkan doa untuk dia. Soal naik tanah kubur ni bila pun boleh, nak pasang batu nisan bila pun boleh, nak buat apa pun bila pun boleh. Weh kita nak explain tuan-tuan dekat umat kita. Nak hatam tuan-tuan, orang tua-tua yang selama ni dia tak pegang kitab. Dia tak pegang ilmu yang Allah Ta'ala turunkan melalui Al-Quran. Dia pegang apa yang dia faham, yang ambil daripada orang dulu-dulu ni. Ini tuan-tuan, ni dah jalan akhirat ni, cerita akhirat dah ni. Maka kita nak betulkan akhirat dia tuan-tuan. Tapi dia tak hormat kita. Orang tua ni tuan-tuan, kita hormat dia sebagai orang tua, tapi dia tak hormat kita dengan ilmu yang kita nak beri kat dia. Dia tak hormat kita dengan ilmu yang kita nak beri. Dia pegang benda yang bukan daripada Nabi lama, dan dia nak terus pegang sampai mati. Banyak lagi tuan-tuan. Kalau saya nak cerita ni cukup banyak. Maka macam mana kita nak cakap benda-benda macam ni? Kalau selama tuan, apa yang kita pegang ni bukan daripada yang sebenar, kita tolong ambil sikit apa yang sebenar. Sebab kita bawa ilmu. Kita bukan bawa sesuatu yang menjadi kesukaan, kita bawa ilmu. Ujian ke akhirat dan sekalian macam-macam. Ini pula tuan, Allah Ta'ala sedang uji saya lagi sekali ni. Saya tadi tuan, malam-malam tadi baru sampai rumah. Saya daripada Shah Alam malam tadi, baru sampai rumah dapat panggilan telefon. Jadi kemudian dapat panggilan telefon daripada adik saya. Dia kata, bang, ni anak buah kita kena langgar pula, kena langgar lari. Balik pada terawih ke 10 malam tadi kena langgar lari. Sekarang ni ada dekat Dewan Bedah Seremban. Ni pagi-pagi ni tadi, kompet pagi ni, salah seorang pak saudara saya telefon, doktor dah panggil keluarga dah. Doktor kata tolong terima apa pun keadaan hari ni. Seorang lagi tuan-tuan, ujian. Allah Ta'ala sedang uji. Anak buah saya umur 22 tahun, balik pada sembahyang tarawih malam tadi, langgar lari. Pendarahan dalam kepala. Tadi Pak Zahra cakap, doktor nak sedang buat pembedahan ni, tapi doktor jumpa dah ni, dah selesai bedah mungkin. Jadi dia kata tolong terima apa pun keadaan yang berlaku. Saya kata tak ada apalah. Ini nak cerita akhirat kita. Dunia kita lama tuan-tuan, dengan 40 tahun, 50 tahun dengan umur masing-masing. Tolong ambil akhirat sikit boleh tak? Itu sebab tuan-tuan, Syaking Al-Balagh, satu hari Syaking Al-Balagh ni dia tanya kepada anak murid dia, Hatim Al-Asam. Dia tanya dekat Hatim Al-Asam, dia kata, wahai Hatim, dia kata, dah berapa lama kau duduk dengan aku?
Shaqiq Al-Balagh ni. Dalam riwayat dia meninggal tahun 189 Hijrah tak silap saya, atau 149 Hijrah. Orang hebat. Anak murid dia Hatim Al-Asam. Dia tanya dekat Hatim, dia kata, wahai Hatim, dia kata, kau duduk dengan aku berapa lama dah? Kata Hatim, demi Allah wahai guru, aku tidak sia-siakan umur aku selama duduk dengan kau, tapi aku duduk dengan Tuhan dah 33 tahun. Hatim Al-Asam ni berguru dengan Shaqiq Al-Balagh 33 tahun. Maka kemudian Shaqiq Al-Balagh ni tanya dekat Hatim, selama 33 tahun apa dia yang kau dapat daripada aku? Lalu jawab Hatim ni, wahai guru, selama 33 tahun saya cuma dapat 8 perkara daripada Tuhan. 33 tahun tuan-tuan, 8 perkara yang dia dapat. Agak sabar ke tak sabar guru ni tuan-tuan? Sabar. Maka apa jawab Shaqiq Al-Balagh? Dia kata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sia-sia umur aku dengan kau selama 33 tahun, cuma 8 perkara yang kau dapat. Lalu kemudian Shaqiq Al-Balagh kata, dia kata tak apa, dia kata kau terangkanlah masalah yang 8 tu apa dia. Ini yang 8 ni cukup cantik tuan-tuan. 33 tahun dapat 8 perkara oleh Hatim Al-Asam. Maka kata Hatim Al-Asam, yang pertama sekali, wahai Tuan, dia kata, bila aku pandang kepada orang ni, aku pandang kepada sesama manusia, aku pandang kepada sesama makhluk, maka aku tengok semua manusia, semua orang yang duduk depan aku ni, dia punya kekasih, dan dia ingin bersama kekasihnya sampai ke kubur. Akan tetapi katanya, apabila telah sampai ke kubur, dia berpisah dengan orang yang dia kasih itu. Maka kata Hatim Al-Asam, aku jadikan perbuatan baik menjadi kekasih aku. Yang pertama, kita hari ni tuan-tuan, kita kasih ke orang tu, kita sayang ke orang ni, yang kita harap tuan-tuan biarlah mati bersama. Dah, kita mati, dia hidup, dia tinggalkan kita tuan-tuan. Maka kata Hatim Al-Asam, aku jadikan perbuatan baik itu kekasih aku. Maka kata Shaqiq Al-Balagh, demi Allah benar engkau. Kata Shaqiq Al-Balagh, itulah yang sebenar. Dan yang kedua kata Hatim Al-Asam lagi, dia kemudian dia kata, aku perhatikan firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Iaitu surah An-Nazi'at ayat 40 dan ayat 41. Allah kata apa? Allah kata, dan adapun orang yang takut di hadapan kebesaran Tuhannya dan dia menahan jiwanya daripada keinginan yang rendah, yakni hawa nafsu, maka sesungguhnya syurgalah tempat dia. Maka kata Shaqiq Al-Balagh, aku yakin dengan firman Allah, lalu aku perjuangkan diri aku tak nak turut hawa nafsu aku perjuangkan diri aku, hawa nafsu ni aku tolak. Sebab orang yang tak menurut hawa nafsu, tidak ada tempat lain bagi dia melainkan syurga. Dan yang ketiga kata Shaqiq Al-Balagh, dia kata, aku perhatikan firman Allah, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, iaitu surah An-Nahl ayat 96. Apa yang ada di sisi Allah itu akan hilang, tapi apa yang ada di sisi manusia, apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Apa yang ada di sisi manusia hilang, yang ada di sisi Allah kekal. Maka dia kata, tiap kali apa yang jatuh ke tangan aku, dia kata, sesuatu yang aku rasa dia ni berharga, dia ni bernilai, maka dia kata aku hadapkan kepada Allah, aku pulangkan balik dia pada jalan Allah. Boleh kita macam apa yang kita dapat tuan-tuan, kita pulangkan balik pada jalan Allah. Sebab yang kita pulangkan ni yang kekal, yang kita guna ni tuan-tuan, dia tak kekal. Pulangkan balik. Ini yang ketiga kata Hatim Al-Asam. Yang keempat kata Hatim Al-Asam, aku pandang kepada manusia ni, maka aku melihat masing-masing kembali kepada harta.
Dan dia kata kebangsawan, kemuliaan dan keturunan dia bangga dengan semua ni. Lalu kemudian dia kata, aku mandang pada semuanya itu, tiba-tiba nampak tak ada apa-apa pun. Kemudian katanya, aku perhatikan firman Allah, inna akramakum indallahi azqakum. Lalu aku jadikan diri aku ni bertakwa kepada Allah, sebab takwa ni menjadi penyebab mulia. Bukan kaya menjadi penyebab mulia, bukan keturunan menjadi penyebab mulia, tapi takwa menjadi penyebab mulia. Aku jadi orang takwa, kata Hatim Al-Asam. Ini tuan-tuan. Tuan-tuan ni macam gelisah, nampak? Kita bukannya ada minum pagi, tuan-tuan. Kita tak ada minum pagi. Kan? Lagipun hari ni cuti, saya ingat nak kuliah sampai pukul 10.30 ni. Tak apa, tuan-tuan nak tunggu saya balik lah. Kan? Itu yang keempat, tuan-tuan. Dan yang kelima, kata Hatim Al-Asam, aku pandang kepada manusia ini di mana mereka tusuk menusuk satu sama lain, kutuk mengutuk satu sama lain, dengki mendengki satu sama lain. Lalu aku perhatikan firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 32, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kamilah yang membahagi-bahagikan kehidupan di antara mereka dalam kehidupan di dunia ni. Kehidupan ni Allah yang bagi, tuan-tuan. Orang ni ada ni, orang tu ada tu, orang ni macam ni, orang tu macam tu. Yang kita nak dengki orang, masalah apa kita? Dia dah ada, tuan-tuan, kita syukur sebab dia ada. Kita tak ada, kita cukup dengan apa yang ada, rasa qanaah lah, apa salah ada. Dia tak puas hati. Hari ini sifat jatuh menjatuh, sifat dengki mendengki, sifat rebut merebut, hari ini memang perangai masyarakat. Maka Allah Ta'ala kata, yang beri kehidupan ni, yang membahagi-bahagikan kehidupan ni Allah. Ada orang ni, tuan, dia kelebihan, tuan. Kita kelebihan kita macam ni, orang tu kekurangan dia macam tu, kita kekurangan kita macam ni. Terimalah, apa salah pula. Ni dah tengok orang lebih, kita tak senang hati. Tengok orang jatuh, kita tepuk tangan. Ni perangai kita. Maka kata Hatim Al-Asam, aku perhatikan firman Allah, dan kemudian dia kata, dan aku jauhkan diri daripada orang banyak, sebab aku tahu bahawa pembahagian rezeki itu adalah daripada Allah. Aku tinggalkan permusuhan dengan orang banyak. Aku tak nak musuh dengan siapa pun, dan aku cuba jauhkan diri daripada orang banyak, sebab aku yakin bahawa Allah ni dokek dengan aku, dan aku cuma nak dokek dengan Allah Ta'ala, kata Hatim Al-Asam. Dan kemudian yang keenam, kata Hatim Al-Asam, dia kata, aku pandang kepada makhluk ini, dia berbuat kedurhakaan satu sama lain, macam-macam perangai tak elok dia duk buat. Maka kemudian aku perhatikan firman Allah dalam surah Fatir ayat yang keenam. Allah berfirman, inna syaitan lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu, tolong jadikan dia sebagai musuh. Jangan kawan dengan dia, jangan rapat dengan dia, jangan ikut cara dia. Jadikan dia musuh kita. Maka aku pandang syaitan itu satu-satunya musuh yang aku datangkan permusuhan dengan dia, kata Hatim Al-Asam. Dan yang ketujuh katanya, aku memandang kepada makhluk ini, maka aku melihat masing-masing mencari sepotong daripada dunia, cari sikit daripada dunia ni, lalu masing-masing menghinakan diri kerana nak dapatkan dunia ni. Maka aku cuba cari yang halal saja daripada dunia. Apa yang tak dapat itu bukan hak aku. Dan aku perhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat yang ke-6. Allah kata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak adalah dari yang merangkak di bumi ini melainkan rezekinya memang Allah Ta'ala dah tentukan. Maka alhamdulillah, aku ni ambil yang halal, itu ya hak aku. Yang selebihnya itu bukan hak aku. Dan aku tak rebut apa yang aku tak ada, dan aku tak cari apa yang aku tak ada, dan aku tak tamak kepada apa yang aku nak dapatkan. Sebab rezeki ini Allah Ta'ala yang bagi, kata dia. Dan kemudian yang ketujuh kata dia, yang ke-8 kata dia,
Maka aku mandang kepada makhluk ini, aku melihat masing-masing bersandar kepada makhluk. Aku tengok dia bersandar ke dia, aku tengok dia bersandar ke dia. Maka kemudian katanya yang ini kepada bendanya, yang itu kepada perniagaannya, dan yang ini kepada perusahaannya, yang itu kepada sihat badan dia. Maka katanya aku memperhatikan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga. Allah kata wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Siapa-siapa yang tawakal ke Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan cukupkan bagi dia akan kehidupan dia. Maka kata Hatim Al-Asam, aku pun sandarkan diri kepada tawakal. Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab Allah lah yang mencukupkan aku. Maka apa kata Syakim Al-Balah, wahai Hatim, kiranya Allah Ta'ala telah memberikan taufik kepada engkau. Kata Syakim Al-Balah, aku telah memperhatikan segala ilmu, pengetahuan dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur dan dalam Al-Quran. Kata Syakim Al-Balah yang mulia, maka aku perhatikan bahawa segala amalan kebajikan dan keagamaan itu di atas 8 masalah yang kau sebut. Kata Syakim Al-Balah, aku dah perhatikan dalam Quran, dalam Zabur, dalam Taurat, dalam Injil, dan semua dalam masalah agama ni pada 8 masalah yang kau sebut. Maka tuan-tuan, ini life kita. Inilah kehidupan kita sebenarnya. Jadi tuan-tuan, kesempatan yang Allah Ta'ala sedang bagi ke kita, Allah sedang bagi. Dia belum ambil lagi takat ni. Alhamdulillah sampai pagi ni kita hidup ni. Gunakan kesempatan ini untuk yang terbaik, sebagai menjadi hamba Allah yang terbaik di sisi Allah. Jadi saya rasa cukuplah setakat itu. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, dan mudah-mudahan Lailatul Qadar malam dia nak sampai 2-3 hari lagi ni, kita sungguh-sungguh untuk nak dapatkan dia, insya-Allah. Tuhan dia Maha Pengasih. Bila kita sungguh, Tuhan tak akan sia-siakan kita. Kita berharap sungguh-sungguh kita dapat Lailatul Qadar pada tahun ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Saya mohon sumbangan untuk madrasah saya, tuan-tuan. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad.